Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Taqabbalallahu minna wa minkum minal a'idil wal faizin. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Alhamdulillah hari ini kembali kita bersua dalam suasana yang seronok, ramai yang bergembira kan. Walaupun dalam keadaan sambutan kita sederhana, paling penting kita menyambutnya dengan penuh kegirangan. Hari ini Tanyalah Ustaz Istimewa Syawal bersama dengan saya, Da'i Hadari, dan insya-Allah pada pagi yang penuh dengan semangat keindahan kita ini, sama-sama meraihkan Aidilfitri kita ini, kita nak ada sedikit sembang-sembang lah di mana bertepatan dengan bulan Syawal. Sudah maklumlah, ramai dah akan tahulah, masuk je Syawal mesti akan ada ibadah-ibadah yang kita akan teruskan sambungan daripada ibadah-ibadah kita yang telah kita lakukan dalam bulan Ramadan. Jadi jangan seronok-seronok tu sampai terlupalah ibadah kita tu. Untuk hari ini, Tanyalah Ustaz Istimewa Syawal, saya tidak kesorangan. Yang mana hari ini kita akan bincangkan topik kita tentang puasa 6. Jangan buat lupa ya, tuan-tuan puan-puan. Puasa 6, kita akan sembang-sembangkan bersama dengan tetamu kita, Al-Fadil, Kapten Maritim, Ustaz Nik Kamaruddin Yunoh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kita? Sihat alhamdulillah. Saya rasa semangat Ustaz. Sebab apa kita satu seragam hari ni? Sedondong. Sedondong Ustaz. Kalau sedondong lain pula bunyi. Okey, alhamdulillah Ustaz. InsyaAllah hari ini kita akan sembang lebih lanjutlah tentang puasa 6 ni. Dan para penonton sekalian, kita tidak buka soalan lah. Sebab apa? Kita dah ada soalan-soalan yang kita dah terima dan kita akan tanyakan kepada Ustaz. Termasuklah soalan daripada saya sendiri Ustaz. Sekejap saja lagi. Cumanya untuk hari ini sebagai pembuka kita lah, puasa 6. Apakah itu puasa 6 sebenarnya Ustaz? Bagaimana ada orang kata kena buat macam nak dekat wajib dah tu. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Summa amma ba'd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadiri hari yang kedua lah. Betul. Hari raya alhamdulillah. Gayanya kalau ikut puasa 6 ni, semolek-moleknya hari ni dah puasa kan. Semolek-molek, tapi dah biskut pun dah ada, semua dah ada, jadi kita tangguhlah dulu lah. Kita tangguhlah dulu puasa 6. Dugaan Ustaz. Dugaan. Itu nak menceritakan mengenai puasa 6 ni. Ada yang ulama kata Aqibah minal Ramadan, terus puasa, maknanya selepas sahaja daripada Ramadan terus berpuasa. Baik. Sebenarnya di sana ada rukhsah kelonggaran, diberi masa dan ruang sehingga akhir Syawal. Itu kaedah dia. Cuma setengah-setengah negeri dia dah buat hari ni. Hari kedua dia dah mula. So hari pertama tu diharamkan, rajin tara mana pun tak boleh. Tak boleh. Hari kedua dan sehingga akhir Syawal lah. Cumanya kenapa adanya di sana 6 hari. Kemudian yang sana ada 30 kan. Sebab disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu hasanatu min Adam, setiap hasanah kebaikan anak Adam ni yudha'ifullahu minal 'asharah ila sab'atin dhi'fa, daripada 10 darajah sehingga 700. So yang 30 hari plastik. Saya bila dah masuk Syawal ni cakap orang putih lah. 30 campur dengan 6 dah 36. So 36 darat dengan 10 kelebihan yang Nabi sebut tadi, 360 hari. Masya-Allah. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala begitu sayang kepada umat Muhammad kita lah. Dia sayang sehingga Ramadan tu dia berikan di akhir, yang lepas diberi Lailatul Qadar, lebih baik daripada 1000 bulan. Betul. Kemudian pahala puasa tu ana ajzi bihi, aku balas. Maknanya sehingga rentitan itu Allah tahu hamba dia di kalangan umat Muhammad ni hamba yang lemah. Insan kerdil yang lemah, dhaif dan sebagainya. Ramadan 30 hari belum cukup untuk dia menjadi beribadat kepada Allah selama setahun penuh. Oleh kerana itu, hikmah dia Allah Subhanahu Wa Taala istimewa, special untuk umat Muhammad ini diberikan dengan 6 hari sahaja, didarat dengan 10. 60 bersama dengan 2 bulan. So 30 hari darat dengan 10 dah 300, maksudnya 112 bulan sama dengan 1 tahun. Ibadat 6 hari ini menggenapkan
kepada 30 hari yang dibuat darat dengan 10 300. So 300 campur dengan 60 360 hari bersama dengan setahun. Seolah-olah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpuasa sepanjang tahun. Masya-Allah. Seolah-olah. Kenapa? Kerana Allah sayangkan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin yang Ramadan lepas tak orang kata tidak sempurna elok. Ya. Bila tak sempurna elok, maka disempurnakan oleh 6 hari. Aku bagi 6 hari je. Tapi kau genapkan 6 hari ini, special dia sama dengan setahun. Baik. Maksudnya kalau selepas Syawal nanti kan, kita dah habis. Betul. Zulkaidah, Zulhijjah. Orang lain puasa, kita tak puasa katalah. Tapi kita dah complete 360. Kerana puasa 6 tu. Kerana puasa 6, seolah-olah. Tapi tetap tertunai lah Isnin Khamis ataupun hari Abiah. sunat lain. Maknanya pahala dia setahun. Masya-Allah. Kelebihan yang Allah berikan kepada umat Muhammad special. Jadi yang ni kena rebut sangat-sangat lah. Rebut sangat-sangat. Mulai hari ini sehingga berakhirnya Syawal insya-Allah. Maksudnya memang betul lah Allah itu Maha Pemurah Ustaz ya. Cumanya Ustaz, sebelum kita nak raikan soalan-soalan yang dah ada ni, bagaimana kaedah pelaksanaannya pula? Adakah sama kena sahur macam Ramadan dulu? Kemudian ada niat dia juga, macam mana niat dia? Berbukanya macam mana? Silakan Ustaz. Okey, namanya puasa kan. Namanya puasa. Maka bermula puasa itu bermula daripada subuh sehingga maghrib. Samalah. Samalah. Dia tak ada diskaun lah tu. Tak ada, ikut masa semasa lah. Bukan masa Ramadan dulu. Ikut masa semasa masuk waktu. Kemudian di antara adat-adat puasanya. Macam mana adat dia? Kalau adatnya bermula dengan malamnya sahur. Tasahharu fa inna fis sahur barakah. Sahurlah kamu kerana sahur itu barakah. Maka sahur untuk apa? Untuk Puasa Syawal, puasa 6 sama juga. Sama juga. Ada sahurnya juga. Kemudian cuma dia tak ada tarawih lah. Dia tak ada tarawih. Yang ni mana kita puasa je. Dan segala apa ni tata tertib adat masa puasa membatalkan pahala puasa semua kena ikut. Jangan la takzib, la ghibata wala namimata wala syahadatu zu wala nazar bi syahwati. 5 asas itu kena jaga. Iaitu jangan melakukan 5 perkara Nabi kata tahbutus shaum. Disebut umum ni. Maksudnya sama juga macam puasa Ramadan, tidak boleh mengutuk, mencerca. Tak boleh. Sama juga. Dia akan batalkan pahala. Mana kamu puasa juga 6. Orang kata, baguslah Hadari puasa 6. Tapi kosong. Sebab duk kata orang mungkin, dusta orang mungkin. Hadari lain lah, bukan hadari ni. Hadari yang lepas. Itu sebagai contoh je. Maksudnya, segala perilaku, prasyarat, adat puasa itu mesti diikuti seperti biasa. Hadari niatnya macam mana? Niat puasa. Sebenarnya jangan kita terikat dengan lafaz niat. Apa-apa yang kita buat sembahyang ke, puasa ke, jangan kita terikat. Usolli fardhu zuhri, sahaja aku sembahyang zuhur 4 rakaat. Jangan terikat dengan usolli itu. Itu lafaz zikir sahaja. Begitu juga puasa, nawaitu sauma ghadin. Jangan terikat dengan nawaitu sauma ghadin. Tapi apa yang termasuk dalam zihin kepala kita, itulah niat. Baik. Kita pergi duduk atas jadah waktu zuhur. Aku nak buat apa lagi? Takkan aku nak sembahyang isyak. Aku nak sembahyang zuhur lah. Allahu akbar. Maka dalam fikiran kita pusat, aku nak sembahyang 4 rakaat. Kalau aku makmum lah. Kalau aku imam lah. Puasa pun sama juga. Besok Ramadan aku nak puasa. Saja aku puasa Ramadan, besok hari kena Allah Taala. Habis Ramadan. Ini esok aku nak puasa Syawal lah. Saja aku puasa sunat Syawal, kena Allah Taala. Allah. Okey, faham itu kaedah. Maksudnya semua perbuatan untuk ibadat ni dia ada niat. Kullu amalin fihi niat. Setiap amal itu mesti ada niat lah. Innamal a'malu binniyat dalam hadis kan. Maka ulama kata setiap amal perlu kepada niat. Wal farqul bainal 'adah wal ibadah wan niyah. Begitu juga perbezaan di antara adat dengan ibadat itu niat. So dalam bab ibadat puasa 6 ni kita juga perlu kepada niat tadilah. Saja aku berpuasa 6 ataupun Syawal kerana Allah Taala, cukup. Baik. Dalam Al-Quran Ustaz, Allah menceritakan dalil berpuasa bulan Ramadan lah. Di hujung dalil tu Allah menyatakan la'allakum tattaqun. Jadi puasa 6 ni kita nak tahu juga adakah ia menuju ke takwa, sebab soalan daripada Nur Dahlia Biru ni katanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i serta semua kru tanyalah Ustaz. Katanya selamat hari raya. Selamat hari raya juga Nur Dahlia. Adakah tujuan melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal untuk mencapai takwa di sisi Allah?
Sama macam Ramadan tu, adakah ia benar? Bolehkah Ustaz huraikan kaitan puasa 6 dengan iman dan takwa? Mengapa takwa itu penting kepada orang-orang yang beriman? Okey, baik. Cantik soalannya. Dalam ayat Al-Quran surah Baqarah, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qiyam sehingga akhir la'allakum tattaqun. Takwa, hasil daripada puasa itu ialah takwa. Ya. Maka datangnya Syawal juga untuk mendatangkan ketakwaan yang sama. Kerana apa? Kerana di bulan Ramadan dulu mungkin kesempurnaan takwa itu tidak ada. Takwa ini begitu besar sebab Allah Subhanahu Wa Taala telah menyebut kalau tak silap dalam surah Az-Zumar, kalau tak silap, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta iza ja'uha wa futihat abwabuha wa qalahum khazanatuha salamun alaikum. Salam tu yang penting, salamu alaikum tibtun fadkhuluha khalidin. Kalau tak silap, sila saya muaklah dalam surah Az-Zumar ayat ke-73 kalau tak silap, iaitu mengenai ketakwaan. Wasiqal ladzina, siqa ni maksud diheret ataupun dibawa orang-orang yang bertakwa itu ke dalam syurga, hal keadaan mereka itunya ialah zumara, berkelompok-kelompok. Ni kelompok mana, kelompok mana. Rupanya di sana ada kelompok yang suka solat, maka dibawa ke pintu solat. Ada yang suka sedekah, akan dibawa ke pintu sedekah. Termasuk juga yang berpuasa akan dibawa ke pintu namanya Rayyan. Jadi itulah hasil daripada takwa itu, dia akan dibawa ke syurga. Maka kenapa penting sangat soalan tadi? Penting sangat takwa. Takwa itulah yang akan membezakan di antara satu mukmin dengan mukmin yang lain. Dia mukmin dah. Dia orang mukmin, tapi dia tak takwa. Ada orang mukmin dia tak takwa. Dia beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada kitab dan sebagainya, tapi tidak ada takwa. Baik. Takwa ini ialah yang akan yukhaliful insan ma yadurruhu. Yang mengelakkan manusia apa yang memudaratkan dia. Seperti seorang yang sakit, yang kita jaga dia, kita bagi tahu dia, kamu jangan makan ABC. Kerana ini akan menyebabkan memudaratkan kamu. Maka begitu juga darjah orang takwa tadi. Mana kita bagi tahu dia, kalau kamu buat begini, inilah hasilnya. Maka dia terpulang kepada dia untuk mendapatkan hasil takwa. Maka datangnya Ramadan untuk menjadi takwa. Datangnya Syawal menyempurnakan ketakwaan yang ada. Kerana pentingnya takwa itu, dialah yang akan bawa seorang beriman itu ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Okey Ustaz. Sambil-sambil anda menonton di kaca TV ataupun di mana sahaja kan, sambil-sambil makan kuih Mazola tu, Almond London ke apa ke, janganlah lupa kami kat studio ni. Bukan. Saya nak minta anda semua kongsikan video ini, share di laman Facebook anda, di laman sosial anda, supaya ajak ramai-ramai lagi untuk tonton supaya dapat pencerahan tentang puasa 6 hari ini. Kita bersama dengan Kapten Maritim Ustaz Nik Kamaruddin Yuno. Okey Ustaz. Tadi Ustaz ada sebut hari raya kedua ni dah boleh dah. Tapi nampak kuih ni macam sedap, jadi kita tangguhlah. Kenapa saya cakap tu? Tarikh Ustaz. Tarikh untuk laksanakan ibadah ni, puasa 6 ni, sebab yang bertanyakan ni Nurul Huda Tajuddin. Katanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Apakah tarikh yang afdal untuk melakukan puasa 6 dalam bulan Syawal? Adakah ia lebih afdal dilakukan secara berterusan 6 hari berturut-turut, ataupun boleh tebuk-tebuk? Macam saya buat sebelum ni lah. Tebuk. Kantoi. Dia tebuk dia nak tebuk macam mana, terserahlah nak tebuk. Baik. Kalau ikut Imam Nawawi, Imam Nawawi qala ashabuna, dia kata ashab maknanya di kalangan Syafi'iyah. Kita kena faham qala Syafi'i itu disebut kepada Imam Syafi'i. Kalau Syafi'iyah mazhab yang ada dalam, maksudnya yang ada dalam Syafi'i itu Nawawi, Rafi'i, Syekh Romli, Ibn Hajar dan sebagainya, namanya Syafi'iyah. Maka kalau ashabuna, iaitu Syafi'iyah ini berkata di kalangannya, iaitu puasa 6 ni, Sita Syawal ni ialah aqibah min Ramadan. Maksudnya diteruskan selepas terus. Maknanya selepas daripada Ramadan, 30 maksudnya 1 Syawal, hari yang haram kita berpuasa itu semalam, maka bermula hari ini. Itu yang paling baik. Yang paling baik untuk kita melakukan puasa 6 hari. Bermula daripada hari ini yang paling baik. Walau bagaimanapun, tidak semestinya hari ini. Kita kira besok masih ada, lusa masih ada dan sebagainya. Maksudnya yang sunat ni boleh ditangguhkan sehingga berakhirnya Syawal.
sehingga berakhir. Boleh. Tak kisah mana-mana tarikh. Tak kira tarikh mana yang kita nak, tak kisah. Satu. Yang keduanya nak buat berturut-turut ataupun bersenggang-senggang ataupun apa? Bertebuk-tebuk. Senggang tebuk lah tu. Bertebuk-tebuk. Masa mungkin hari ni kan. Ya, Ustaz. Besok pergi pejabat ada pula office open. Kita biasa open house kan. Dah house tak ada nak buka, kita pun pergi office. Orang pun panggil ajak. So, kita hari ni Jumaat, besok hari Sabtu Ahad tak boleh banyak sangat open sana. So kita tinggalkan ini, kita ambil pula hari Isnin. Hari Isnin pula kebetulannya hari sunat puasa. Sunat puasa kan? Maka di sana kita puasa Syawal, kebetulan pula kena hari Isnin, qada pula. 3 niat dalam satu ibadat. Macam mana tu? Siapa tanya siapa ni? Siapa tanya siapa? Kalau tanya saya tak ada jawapan lah sebab saya Orang tu semua. Macam mana tu, Ustaz? Dia gabung. Maksudnya, mungkin Ramadan itu ada yang dia tertinggal. Ataupun dia tak puasa kan. Sebagaimana kan. Tak puasa. Dan tak puasa itu ada 2. Tak puasa, penonton ingat tu. Yang penonton yang tak puasa dengan sengaja. Man iftara fi syahri Ramadan min ghairi uzrin wala rukhsatin. Tu ingat tu. Siapa yang berbuka puasa di bulan Ramadan tanpa ada rukhsah, tanpa ada sakit, tanpa ada kelonggaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala tu, yang itu dia wajib qada dahulu. Okey. Faham Faham. Maksudnya tak ada apa-apa. Tiba-tiba saja dia pergi main bola, penat sangat dia pun minum air. Tak ada sebab. Tak boleh. Itu bukan rukhsah. Main bola, kau main golf, kau main badminton ke, apa jenis sukan dia main ataupun kayu bersikap, tiba-tiba boleh peluh banyak, dia long life, dia pun ambil air minum. No, tak boleh. Itu bukan rukhsah. Kamu yang cari pasal. Yang rukhsah ini uzur perempuan ataupun musafir ataupun orang sakit dan sebagainya. So yang kelas kedua tadi yang dimenangkan oleh syarak, maka dia diafdalkan, disunatkan dia puasa 6 dahulu, baru dia ganti. Puasa 6 dulu baru ganti? Itu yang ada rukhsah. Yang rukhsah lah. Yang tak ada rukhsah tadi, wajib ganti dulu baru. Yang tiba-tiba nak minum, nak makan tu. Ini berdalilkan kepada sabda Nabi SAW. Ini adalah kata kunci untuk Syawal. Man sama Ramadanan. Siapa berpuasa Ramadan. Siapa yang berpuasa Ramadan, thumma attaba'ahu, kemudian diikutinya ialah sitat min Syawal, 6 hari di bulan Syawal, kana qasiyamud dahar, seperti dia puasa setahun. Siapa yang berpuasa Ramadan, ingat tu. Siapa yang puasa Ramadan, kemudian diikuti 6 hari di bulan Syawal, barulah pahala dia sama dengan 360 hari ataupun setahun. Baik. Siapa yang berpuasa? Kena cukup yang tu dulu lah. Yang tu dulu. Okey, tiba-tiba kawan kita ni buka dengan sengaja. Dia langgar perintah Allah, suruh puasa, dia tak puasa. Tapi mari-mari puasa 6. Aku nak lah, aku dapat setahun tau. Okey, kalau mu nak dapat setahun juga, mu kena qada. Engkau kena qada, ganti dulu. Itu wajib qada dulu. Wajib segerakan qada pada hari ini, katakanlah hari ini. Hari ini, besok, lusa, tolak, tunggu terbalik. Cukup 6 hari, barulah engkau sambung. Faham. Sambung dengan 6 hari. Cumanya timbul isunya, boleh tak gabung? Nak gabung dan ganti. Baru nak tanya tu, boleh ke gabung? Orang pun nak tanya dia tanya kita pula. Saya moderator, Ustaz. Macam mana tu, Ustaz? Moderator, Mudir ni guru besar. Okey. Dalam nak menggabungkan ini khilaf ulama. Dalam bab ni khilaf. Ini ada orang yang nak ambil untung. Maksudnya satu niat, okey, niat ganti bulan Syawal, hari Isnin. Baiklah para penonton sekalian, lagi dan lagi kita akan sembang dan dapatkan pencerahan berkaitan dengan topik kita hari ini, puasa 6 dalam Tanyalah Ustaz Istimewa Syawal. Cumanya kita rehat seketika, kembali lagi selepas ini.
Alhamdulillah, dalam kemeriahan kita menyambut Aidilfitri kali ini, jangan dilupa juga kita kena manfaatkan masa kita untuk mendapatkan ilmu. Dan Alhamdulillah, tanyalah Ustaz istimewa Syawal pagi ini bersama dengan saya, Da'i Hadari, dan juga Kapten Maritim Ustaz Nik Kamaruddin Yuno. Hari ini kita sembang-sembang, kita dapatkan manfaat ilmu berkaitan dengan puasa 6. Cumanya dah agih duit raya ke belum? Anak-anak semua dah tanya kan. Tapi tak apa, insya-Allah kita sedekahlah, niat sedekah untuk anak tu. Okey, baik Ustaz. Puasa 6 hari ini kita sembangkan dan saya nak ajak anda semua para penonton untuk kongsikan juga video ini yang anda tonton untuk manfaat orang ramai juga. Ada soalan ni AJ Diana di Facebook kita ni. Beliau bertanyakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, moderator dan juga semua kru. Waalaikumsalam. Soalan beliau yang pertama, apakah syarat atau kriteria jika kita berniat ingin melakukan puasa 6 ni? Kemudian yang kedua, bolehkah puasa 6 ini dilakukan tidak dalam turutan 6 hari berturut-turut, namun tetap dilaksanakan dalam bulan Syawal? Kira tebuk-tebuk tadi itulah. Tebuk-tebuk, ya. Kemudian yang ketiga, mengapakah kita dianjurkan untuk berpuasa 6? Baik. Kenapa dianjurkan? Ya. Makan tu. InsyaAllah kejap lagi Ustaz. Kejap lagi. Masa Ustaz bercakap, moderator, tapi ada ni tak ada adab makan. Ustaz. Tak boleh makan. Dalam majlis ilmu tak ada adab Ustaz. Mencicipi. Bukan makan, mencicipi. Ya, Ustaz. Tapi banyak sebotol tu habis. Baik. Ramadan kita dah lalui kan. Mungkin ada di sana ada, kita ambil soalan yang ketiga. Ketiga dulu. Kemudian naik 3, 2, 1. Mungkin ada ke lompang apa ya? Kelompongan. Lompong. Itu bahasa kampung apa lompong? Saya tak pasti, nanti saya kaji Ustaz. Lompong lah, lompong. Maknanya ada kekurangan dari segi puasa tadi lah. Itu bahasa Kuala Lumpur lah. Kekurangan, kelompongan tadi. Maknanya ada ketidaksempurnaan kepada puasa Ramadan yang wajib tadi. Betul. Lalu bagaimana nak menampalnya? Sebab ni ada satu hadis yang panjang mengenai awwalu ma yuhasabul abdu yaumil qiyamah as-salah kan. Mana awal-awal yang akan ditanya manusia di hari kiamat adalah perihal solat. Kalaulah inna qasad min solatiha, kalaulah kurang daripada pahala ataupun daripada ibadat sembahyang ni, unzuru ila tatawwu'. Allah kata tengoklah kepada yang sunat dia. Maksudnya qabliyah, ba'diyah dia tu untuk menampung. Macam inilah, macam Hadari pakai samping. Pakai samping. Sebenarnya bukan kata nak melawar apa. Betul. Cuma nak tutup seluar kau yang koyak kan. Tak ada koyak. Tak, maksudnya macam tu lah. Contoh. Maksudnya sembahyang kita koyak akan ditutup dengan sunat. Puasa kita tak sempurna akan ditutup dengan puasa sunat selepasnya. Apa puasa sunat yang dianjurkan? Iaitu 6 hari di bulan Syawal. Bila koyak tu tampal. Faham? Jangan biarkan lama-lama. Kau lama-lama dia akan makin koyak. Betul, tu kaedah dia lah. Maksud kita nampak. Bukan pakai seluar koyak, tidak. Tapi kaedahnya macam tu. Jadi puasa wajib Ramadan ditampung, disempurnakan dengan tatawwu' 6 hari di bulan Syawal. Ya, Ustaz. Itu sebenarnya. Tu yang ketiga tadi. Kenapa dianjurkan? Sebab nak menampal, mungkin Ramadan kita banyak sangat yang tadi kan, yang puasa tak ada pahala. Yalah. Kerana mengumpat, mengeji, mengata, tengok dengan syahwat dan sebagainya. Mana taknya Ustaz, Ramadan hari tu banyak isu. Komenlah. Itu. Tak, bukan saya Ustaz. Takkan tak komen, takkan tengok sajalah. Yang bazar Ramadannya, masjid ditutup dan sebagainya. Dah, dia pun kata macam ni majlis agama, mufti tak main peranan, macam-macam lah. So, yang tu dia pertampung balik. Ditampar balik dengan 6 hari di bulan Syawal. Baik. Dia kata boleh, kenapa tebuk-tebuk, dia selang-seli lah katalah. Dia ikut yang mana. Okey, kalau ikut Imam Syafi'i dalam mazhab kita Syafi'i, dia dibenarkan sepanjang Syawal ni. Kalau ikut yang kita sambung jadi qala ashabuna tadi, dia kata Imam Nawawi, afdal an tusamu sittah mutawaliyah aqiba yaumul fitr. Maksudnya paling baik mutawaliyah. Itu kata Imam Nawawi, mutawaliyah maksudnya berturut-turut. Tak bertawali, bertali-tali, tak putus. Itu paling baik. Tapi sekiranya dia fa in farariquha, sekiranya dia mengasingkannya di antara awailihi, awalnya dan akhirihi. Awal dan akhir dia ada sila-sila. Tapi cukup 6 hari, maka dia memadai. Maka sampailah kaedah 6 hari itu menyempurnakan setahun. Faham?
Maksudnya soalan siapa dia? AJ kan? AJ maksudnya kalau kita mula hari ni, besok kita rehat, lusa rehat, sambung Isnin balik. Baru 2 hari. So Selasa dapat lagi. Rabu ada pula kawan panggil makan nasi khabu kat pejabat. Kita tinggal ada 4 hari. Lagi tinggal 2 hari. 2 hari tu kita main didong-didong lah. Main didong macam mana? Kita cari yang tengah bulan. Tengah bulan Islam, Ayyamul Abyad. Baik, hari-hari sunat puasa yang dianjurkan 3 hari oleh Nabi SAW ialah hari mutih dipanggil, iaitu 13, 14 dan 15 bulan Hijrah. Bulan Hijrah setiap bulan 13, 14, 15. So kita tengok dalam tahun ni dalam kalender tu, please tolong tengok. Oh please. Amboi. Aloi. Ini makan apa tadi almond, makan almond. Almond. Jadi tengok balik jadual tu bila jatuhnya 13 tu bila. Jadi kalau jatuh 13 tu keuntungan nanti semayang pula. Puasa qada sunat Isnin tengah bulan. Cantik tu. Qada Isnin tengah bulan. Kita susun macam tu. Susun macam tu. Boleh tak? Boleh. Menggabungkan tak ada masalah, boleh. Cumanya benda gabung ni dia tak sama dengan benda kita separate asing-asing. Cuba gabungkan 3 biskut ni dalam satu botol. Makan boleh makan kenyang. Sama juga tapi orang kata ini biskut apa ini biskut apa Dah campur-campur. Dah campur-campur lah Tapi rasanya ada lah. Gitu je kaedahnya. Kita campur yang qada, sahaja aku puasa qada kerana Allah Taala hari Isnin tengah bulan. Akan menyempurnakan semua itu tapi nisbah pahalanya tak sama dengan asing-asing. Maksudnya wal afdal asing-asing. Sebaik-baiknya kita asingkan yang sunat dengan yang wajib. Okey. Yang soalan lagi satu tu, syarat-syarat tu. Ada syarat-syarat juga ke nak puasa ni? Syarat dia tadi kalau kita ikut tu man shoma Ramadan siapa yang puasa Ramadan. Maksudnya siapa telah menjalani puasa Ramadan kemudian summa atba'ahu kemudian diikori selepasnya. Maksudnya kena puasa, syaratnya kena puasa dulu Ramadan. Kalau tak puasa Ramadan macam mana Ustaz? Orang tak puasa Ramadan dia ada 2 kes macam yang saya sebut tadi. Sama ada dia tinggal dengan sengaja ataupun tinggal dengan uzur. Kalau tinggal dengan sengaja dahulukan penggantian diikuti dengan sunat Syawal. Kalaulah dia tinggal dengan keuzuran dia dibenarkan untuk mendahulukan sunat Syawal selepas itu diqada selepas Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah sehinggalah sebelum masuk Ramadan seterusnya. Itu kaedah dia. Jadi syaratnya ialah kena puasa lah. Kalau tak puasa, kena ganti dulu. Ganti dulu baru boleh buat. Sebab itu hutang yang wajib dibayar. Ini tambahan sahaja. Kereta kena ada enjin, ada steering, ada tayar boleh jalan. Dia punya skirting, dia punya spoiler tu aksesori. Kalau tak ada pun kereta boleh jalan. Kena utamakan yang teras je lah. Utamakan yang teras terlebih dahulu. Okey Ustaz, tanyalah Ustaz, istimewa Syawal ni, dia istimewa juga bukan soalan daripada saya je. Ada soalan juga daripada para penonton kita. Jadi kalau Ustaz nak tahu, nak jawab, kita tonton VT ni. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, saya nak tanya, mana kita perlu dahulukan sama ada puasa sunat ataupun qada puasa? Terima kasih. Puasa sunat ke qada puasa? Tapi jawapan macam dah jemput. Balik yang tadilah. Maksudnya, kalau kita tinggal dengan sengaja, dahulukan wajib, dahulukan qada. Maksud kita tinggal dengan sengaja. Kalau kita tinggal dengan uzur, dengan musafir, sakit dan sebagainya, boleh diberi sebab-sebab yang rusak yang dibenarkan oleh syariat, maka diberi kelonggaran untuk memilih di antara nak segera ataupun kemudiankan. Tak ada masalah. Itu kelebihan dia. Sebab aku tak puasa ni bukan aku sengaja tinggal, tapi Allah uzurkan aku dengan datangnya haid, dengan nifas ataupun aku bermusafir dan sebagainya. Macam yang dalam edisi Ramadan lepas kita dah bicara mengenai puasa ketika dalam keuzuran dan juga dalam musafir. So yang ni kalaulah kita tinggal dengan sengaja, maka dahulukan yang qada lah. Sebab itu hutang yang wajib kita bayar terlebih dahulu berbanding yang kemudian ini sebagai aksesori. Okey Ustaz, ni soalan daripada saya. Katakanlah saya niat nak berpuasa 6 ni. Tapi daripada raya kedua ada je jemputan Ustaz. Hari raya kedua jemputan, hari raya ketiga jemputan, sampailah Syawal yang hujung-hujung pun jemputan. Jadi adakah pahala dapat kerana saya walaupun hanya berniat? Ini kita panggil nak kutip pahala niat je lah kan.
niat nak kahwin 4 tapi tak ada usaha nak Allahu kahwin Akbar. 4. Tak ada usaha. Ya Ustaz. Okey, dia kena Ustaz, orang rumah kita tengok ni. cantik lah. Ha. Lagi elok. Dia tengok kan. Mana kita kena usaha bagi tahu dia. Yang abang ni bukan nak kahwin dua tapi nak tambah mak mertua itu je sebenarnya. Orang suruh tambah mak mertua. Jadi dia biar pening sikit dia fikir. Baik. Jadi yang tadi kalau kita niat Niat Ustaz. niat tapi sampai ke hujung sampai Syawal. hujung tak juga sebab nak meraihkan kawan. Banyak sangat majlis. Inilah ketika mana kita bermujahadah dan kita nak dakwah kawan kita. Allahu Akbar. Sebab dia puasa sunat, kalau kita meraihkan orang, kita disunatkan berbuka. Itu betul. Itu kaedah dia sebab nak meraihkan itu lebih besar daripada sunat ini. Ya. Tapi sunat Syawal ini sunat yang bertempoh. Dia hanya berlaku di bulan Syawal. Macam tarawih juga. Ya, betul. Yang tarawih tak sibuk. Sembahyang qada dululah daripada sembahyang tarawih. Sebelah bulan yang dulu kenapa kau tak qada? Kau nak qada musim tarawih aja. Kurang asam betul. Macam ni juga. Okey, kita dengan bahasa yang cukup cantik dengan dia. Kita raikan kawan kita yang jarang-jarang datang. Contoh daripada utara datang kan. Betul. Sorry, aku rasa aku datang ke Kuala Lumpur ni aku nak makan lemang lah. Lemang Kuala Lumpur sedap, mahal. Lemang kampung murah, RM10 kat ini RM30 satu. Sedap yang mahal ni. Contoh dia. So kita raikan dia sebab dia mungkin setahun, mungkin 20 tahun jumpa sekali. Tapi kalau yang pejabat hari-hari kau jumpa, aku tak payah rai dia, tak apa. Kau tarik telinga dia, hei sahabat aku, kau nak masuk syurga ke masuk neraka? Syurga, jom puasa dulu. Kita kena pengaruhi dia. Ya. Itu memang sengaja kau mempengaruhi diri kau sendiri supaya saya ikut dia. Saya dipengaruhi lah ni situasinya. Kalau kawan yang jauh kita raikan. Tapi kalau hari-hari kita beritahu dengan cantik. Sebenarnya aku dah nak habis Syawal sebenarnya. Aku dengar tanyalah ustaz itu hari. Dia kata puasa ni dapat setahun. Maksudnya kalau kau puasa hari ni 6 hari je ni, Allah bagi setahun. Macamlah bulan depan ni, habis je Syawal, masuk Zulkaidah, Zulhijjah, kita tak puasa tapi dapat pahala puasa. Kau nak tak? Kalau kita tak ambil, kita rugi. Ya ke? Betul ni dalil dia, contoh dia kan. Okeylah. Petang ni kita makan sama, kita buka puasa sama. Aku belanja kau. Dia pun kata, kita tukarlah daripada majlis ke makan malam. Itu kaedah dia kan. Tapi kalau kawan mari memang dia musafir jauh. So, teman lah. Aku takkan aku nak makan seorang-seorang kan. Okey, jomlah. Aku sebenarnya, kita kena cerita bukan nak megah. Sebenarnya, aku puasa tapi aku meraihkan. Kau tak apalah aku buka puasa. Meskipun dia punya masa muasak, waktunya luas lagi. Dia datang pun hari ketiga. Hari ni hari kedua, besok hari ketiga dia datang. Hari Sabtu kan, hari Sabtu Ahad dia datang. So kita masih ada 26 hari lagi. So, tak apalah aku buka lah ini. Aku raihkan kau. Tapi besok, tiba-tiba kawan yang dekat ajak, kita kena puasa dulu. Jadi sebaik-baiknya, banyak kes ni, banyak kes yang terlepas tau. Dia dah puasa 1 hari, 2 hari. Lepas tu terlepas. Jemput sana, open house, office house, akhirnya kehausan. Sedar-sedar Ramadan lah. Ramadan bendanya. Apa tu? Zulhijjah lah, aku nak pergi haji lah. Betul. Memang ni kemaruk puasa ni baguslah. Kemaruk puasa. Alhamdulillah. Zulhijjah Masuk Zulhijjah tu. Mana habis. Tak sempat. Kalau kau tak sempat 6 hari, kau tak akan dapat pahala puasa 6. Mana ada puasa 2 hari? Betul. Puasa 6 hari. Dia kena cukup lah. Ingat sahabat-sahabat ramai ni yang mengadu kat saya, ustaz, saya dah puasa tak 5 hari tu ustaz. Sehari lagi tak cukup. Sehari lagi tak cukup sama juga. Saya dah buatlah rukun sembahyang tu 13 rukun sembahyang. Saya dah buat 12 tak. Satu je saya tak buat. Boleh? Macam mana ya Zat? Boleh tak? Tak boleh kot. Tak sah Betul lah. Tinggal rukun. Macam tu juga patut 6 hari tapi kau buat 5 hari. Sehari tu pun ustaz, pukul 12 saya buka ustaz. Tak dikira lah. Mana 5 hari setengah. 5 hari setengah mencampur sendiri 350 hari. Nabi kata setahun 360 hari pelah-pelah kan. Baik. Okey Ustaz, kejap lagi saya nak tanyakan tentang sirah Rasulullah lah, bagaimana Rasulullah berpuasa. Cumanya sekarang ni soalan yang indah daripada tuannya yang indah juga ni, Intan Zurina Abdul Razak katanya, Assalamualaikum Ustaz Da'i. Waalaikumsalam. Adakah memulakan puasa 6 Syawal di hari raya kedua hingga habis lebih afdal daripada jika kita melaksanakan di minggu akhir Syawal? Tangguh. Nak segerakan ataupun tangguh? Mana lagi bagus? Fastabiqul khairat. Allah Subhanahu wa taala menyebut, berlumbalah kamu, bersegeralah kamu, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannati 'arduha as-samawati wa ila akhir ayat kan. Segeralah kamu untuk bertaubat.
Fastabiqul khair, berlumba. Berlumba maksudnya ke Lakukan depan kebaikan. untuk buat kebaikan. So puasa 6 ni kebaikan kan? Ya. So ambil yang awal. Sebab kita tak tahu mungkin besok lusa kita qalu inna lillah. Allahu akbar. Takut-takut kita mati kan. Tak sempat nak buat. Kita ada dah niat nak buatnya tapi kita pilih yang terakhir 6 hari terakhir. Wahai kaum Hawa di luar. Ingatlah bahawasanya kamu masih lagi diuzurkan dengan haid. Kalau kamu pilih 6 hari terakhir itu, ketika itulah kamu haid juga. Kita tak tahu, Ustaz, Tak tahu. Ini pun bukan boleh kira. Uzur akhir-akhir, demam. Oh, ya, sakit. betul. Jangan kita kata uzur tu haid saja. Ya, Itu dah, Ustaz. uzur bagi orang perempuan. Betul. Uzur orang lelaki macam-macam. Tiba-tiba bos kata, kau kena pergi sana, musafir pergi di Kutub Utara. Contoh dia. Pergi apa? Pergi research hanya buat, tanyalah ustaz di sana. Nak suasana sejuk, boleh bercakap ke tak? Contoh dia Ya, kan. Ustaz. Maksudnya, kita jangan ambil yang kemudian. Ambil risiko. So, kita ambil awal. Dan ulama kita sendiri pun, dia kata, aqibah yaumul fitri. Selepas saja Aidilfitri itu, ambil terus hari kedua hari ni. Ya. Sebaik-baiknya. Tapi kalau apa tadi? Nama apa budak tu? Zulina. Intan. Intan Zurina. Tan. Kalau Tan tak agak-agak Tan, Ustaz, ya? Tan lah. Nama manja dia Tan. Tan, kalau Tan tak boleh ambil awal, maksud ambil yang kedua. Maksudnya hari raya ketiga. Tak boleh hari ketiga, cuba hari raya keempat. Maksud kita cuba yang terdekat dulu. Tengok kelapangan masa. Ambil sehari. Lepas tu besok ada. Akhir sekali kita akan sempurna 6 hari sebenarnya. Tapi kalau kita target 6 hari akhir tu aku akan buat direct. Oh yeah, confident. Aku buat direct tak akan berhenti punya. Memang qalu innalillah jawapan dia. Memang tak dapat punya. Banyak dah hak berlaku. Macam bulan puasa itu hari. Ustaz ingat yang orang witir. Ya, Ustaz. Nabi dah kata bulan Ramadan ni kau witirlah dengan imam di masjid. Sekali dengan tarawih tu. Dengan tarawih tu dan pahalanya sama seperti qiyam satu malam. Qiyam apa ni lailah seperti berdiri malam satu malam tu. Ya, betul. Confident bewak dia. Esok mengawal confident, confident dia bawa-bawa sembahyang kat rumah. Sahur tidak. Subuh pukul 7. Dia punya syuruk 75 minit. Pukul 7. Allahu Akbar. Duduk tengah baca kunut tu. Matahari keluar dalam biji mata. Maksudnya, kita jangan tangguh kebaikan ini. Bila Nabi pesan, buat awal. Kita buat awal. Kenapa nak tangguh sampai akhir malam? Memang kalau hari biasa akhir malam, itu pun sekiranya hadari ini jenis orang bangkit malam. Alhamdulillah. Jenis bangkit malam. Kita tahulah bangkit kencing buat apa. Ini bangkit malam dia buat tahajud, taubat, tasbih. Kemudian ditutup dengan witir. Itu kaedah dia. Kalau kita tak boleh, memang tak boleh, jangan. Ini berlaku pada Sayyidina Umar. Ya, Ustaz. Sayyidina Umar. Bila sebut tentang Sayyidina Umar ni, kejap lagi, Ustaz. Okey. Itu yang best tu, Ustaz. Saya nak dengar tafsirah ni. Kejap sabar dulu, Ustaz. Sebelum tu, Ustaz, saya sempat juga ambil wuduk lepas kencing tu. Alhamdulillah, Ustaz, ya. Jadi kepada anda semua, kita rehat seketika nak makan kuih kejap. Kembali lagi selepas ini, tanyalah Ustaz Istimewa Syawal. Alhamdulillah, setiap hari kami bawakan topik yang berbeza-beza dan kita bawakan ilmuwan juga berbeza latar belakang. Namun tujuannya tetap sama, iaitu memberi pencerahan, memberi kesedaran dan juga berkongsi panduan untuk manfaat kita bersama. Hari ini tanyalah Ustaz Istimewa Syawal bersama dengan saya Da'i Hadari dan juga Kapten Maritim Ustaz Nik Kamaruddin Yuno. Hari ini kita sembang-sembang lah Ustaz, ya, berkaitan dengan puasa 6. Tapi seronok Ustaz, walaupun dalam keadaan kita ni berdepan dengan situasi pandemik COVID-19. Ustaz nak buka, nak makan Ustaz, ya? Saya nak tanya soalan ni Ustaz. Tanyalah. Bukan apa, takut Ustaz tak boleh jawab kejap lagi makan. Okey Ustaz. Tak puas makan tadi. Tak puas makan Ustaz. Break kejap sangat. Allahu Akbar. Okey. Cumanya Ustaz. Apa soalan apa? Tadi Ustaz ada kongsikan tentang bagaimana Saidina Umar. Kita nak tahu juga dari sudut sirah, bagaimana puasa 6 ketika zaman Rasulullah dan juga para sahabat Ustaz. Baik.
dia gini, yang Sayyidina Umar tadi bila dia witir kan. Ya. Nabi tak tengok dia witir dengan Nabi. Lalu Nabi kata, Umar, Sayyidina Umar. Oh, ni kisah witir tadi. Kau witir kat mana? Saya witir kat Umar. Sayyidina Abu Bakar pula, saya witir dengan Nabi. Sebab aku tak yakin aku boleh bangkit malam. Betapa tawaduknya dia. Walau dia bangun lebih awal daripada Sayyidina Umar sebenarnya. Sayyidina Umar dia confident dan dia memang dia bangkit malam. Ya. Kalau kita boleh macam Sayyidina Umar, iman kita macam Sayyidina Umar, bolehlah kita nak tangguhkan. Itulah cerita apa lah. ni puasa 6 tu di akhir. Ya. Kalau iman kita setegar iman Umar, bolehlah nak tangguh akhir. Tapi kalau kita selembut iman hadari, maka kita puasa awal. Ustaz, saya kena je Ustaz. Memanglah. Moderator untuk dikenakan. Kau dijadikan macam ayam lah. Kalau kita main golf tu macam ayam lah kau ni. Dia ayam kan. Tapi ayam sebenarnya pelengkap kepada kehidupan. Tak ada ayam, tak seronok sahur. Jadi yang kes tadi, lalu kalau kita kuat iman, kita ambil akhir pun tak apa. Tapi kalau kita rasa mungkin ada lagi open house, ada office open dan berbagai, so kita ambil pendekatan awal. Ambil awal, ada ruang je kita puasa, ada ruang je ada puasa, supaya dia tidak membebankan. Maka kita relate dengan zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akibah, ulama kita kata akibah selepas daripada fitir itu terus berpuasa dan mutawaliyah. Ya. Mutawaliyah, yakni berturut-turutan. Ya. Mungkin pada ketika itu tidak ada urusan lain. Sekiranya ada urusan lain, ada para sahabat yang dia ambil Isnin Khamis, Isnin Khamis, Isnin Khamis. So cukup 3 minggu dah cukup dah 6 hari. Pun ada. Sahabat tabi'in pun ada buat selang-seli, dan ada pula yang buat mengikut hari mutih. Yang 13, 14, 15 tu. Dia pun cari pula hari Isnin untuk menyempurnakan dia. Faham. Jadi saya mau balik kalender untuk tahun ini, mana dia 13, 14 Syawal, gabungkan dengan Isnin dan Khamis. Maka kita akan dapat kesemuanya itu. Kalau kita niat satu, kita akan dapat semua 3, cuma darjah. Darjah itu akan berbeza macam kita sembahyang jemaah di rumah. Ya, Ustaz. Sembahyang jemaah di rumah setengah kata ustaz. Setengah kata ustaz dapat satu. Biarlah kata satu. Kita tak ada condemn dia, orang dia ada hujah dia. Saya tetap berpandangan dapat 27. Kita nak kait dengan puasa kita. So 27. Cumanya 27 kita di rumah berbanding dengan surau, berbanding dengan masjid berbeza. RM27 takkan sama dengan 27 USD. Tak akan sama dengan 27 euro. Ia akan berbeza. Stay 27. Begitu juga dengan pahala puasa ini. Maknanya di awal, kemudian selang-seli, kemudian kena Isnin dan sebagainya, pasti akan berbeza di antara satu sama lain. Ala kulli hal, sebahagian besar daripada ulama jumhur meletakkan memisahkan dia itu terlebih baik. Faham. Memisahkan. Maka kita melihat pada zaman Rasul berlaku penggabungan. Penggabungan ini tidak berlaku pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cuma ulama melihat kepada keperluan. Mungkin wanita-wanita yang uzur, mungkin kita bekerja yang banyak. So kesempatan itu tak ada untuk memisahkan di antara 6 hari atau perempuan qada biasanya katalah keuzuran dia 15 hari. So the balance dia hanyalah 15 hari lagi. 15 hari dia uzur. Lamanya 15? Iyalah. Yalah maksimum. Betul lah tu. Tak pernah uzur ke? Tak pernah, Ustaz. Jangan dikencing oleh bini. Sebab ada kes tau. Panjang kes ni. Mari mengadu kat kita macam-macam. Sebab apa? Sebab isteri cakap ke dia apa, dia kata, bang, minta maaf bang, saya uzur 21 hari dah. Saya cuti katanya. Cuti 21 hari. Dia jumpa mengadu ustaz. Kata, cuti apa 21 hari? Tak, memang keturunan dia cuti lama dia tak. Mak dia 30 hari. Kata uzur benda je. Alah, lamanya. Maknanya situ jangan sampai kita kena kencing kat dia. Jadi 15 hari dia uzur. So dia ganti balik. Dia nak ganti balik 15. Kalau kita mengasingkan dengan baik-baik akak-akakku di luar yang ku sayangi. Kalau 15 hari tu kita ganti balik. Kan? Dapat 15 hari. So 6 hari lagi kan. 6 hari lagi kita nak jadikan dia Syawal, sedangkan kita ada 15 hari ataupun 14 hari lagi lah, 29 hari, so ada 14 hari. Dan dalam 14 hari tu ada tu uzur nanti. Uzur pula 15 hari. Masa bila dia nak sempat puasa? Puasa 6. Sebab itu sebahagian ulama kita meletakkan orang perempuan boleh dia gabungkan. Sebaik-baiknya dia asingkan, tapi agak-agak sebab dia 15 hari, uzur dia lama. So dia gantikan yang 15 hari Ramadan baru ni, 15 hari dah. Baik. Lepas tu dia nak sambung pula, tiba-tiba lepas je qada Ramadan, tiba-tiba uzur.
Tak boleh. Terlepas Jadi, pahala dibolehkan perempuan untuk disekat-sekatkan. bila tengok macam tu, maka dia gabung tu. Sahaja aku puasa qada kerana Allah Taala. Cukup. Ya. Sebenarnya tak perlu niat semua sekali abang-abang dan sebagainya kakak di luar tu, sahaja aku berpuasa qada kerana Allah Taala. Baik. Dalam qada itu jatuhnya Syawal, jatuhnya Isnin, jatuhnya tengah bulan Abiad. 13, 14, 15. Betul itu. Maka kesemua itu dapat, cumanya darjah kedapatannya itu Tak samalah. Baik. Wallahu alam, Allah yang akan Maha mengira. Tapi dengan syarat perempuan lah. Lelaki tak masuk lah. Lelaki kalau nak gabung boleh, tapi dia macam campur aduk tadi lah. Macam tadi tu lah. Sebaik-baiknya dipisahkan. Okey Ustaz, soalan daripada Kak Ju pula ni. Kak Ju Zabidi. Katanya, Assalamualaikum Ustaz Da'i. Amalan-amalan sunat merupakan pelengkap kepada amalan fardu kita yang mungkin ada kekurangan. Ini Ustazah ulas tadi. Cuma mungkin sebagai pemahaman kembali, adakah puasa 6 merupakan salah satu amalan pelengkap kepada amalan puasa kita di bulan Ramadan lalu? Terima kasih. Soalan yang cantik, tapi kita dah tersyarah lebih awal. Tapi tak apa Ustaz, sebagai nak bagi orang faham. Maknanya kita melihat tadi unzuru dalam hadis unzuru ila tatawwu' al-abdi. Mana tengok kepada yang sunat daripada hamba. Mana kita tengok kereta tu dah cantik dah. Cuma tengok pula lah aksesori ada tak ada. Sebab kereta dia tengok ni enjin dah leaking. So kalau tambah spoiler ataupun tayar rota, tayar besar, mungkin dia cover yang tu. Boleh cover. Cover lah cover. Boleh menutup yang tu. Yeah. Jadi harga dia nak jual 3,000 tu menasabahlah sebab ring 20, kereta kancil, tayar rota. Contohlah maknanya tayar tu sejengkal lebih daripada magak dia kan. Okeylah. Maksud itulah penambah dia untuk orang beli dengan harga yang ditawarkan. Begitu juga dengan puasa, begitu juga dengan ibadat-ibadat yang lain. Pelengkapnya adalah sunat tatawwu' itu sebagai pelengkap. Maka pelengkap selepas daripada puasa Ramadan tidak lain dan tidak bukan ialah Syawal. Dengan kelebihan istimewa 6 hari menggenapkan 360 hari. 30 campur dengan 6, 36 darat dengan 10 kebajikan. Mencantikkan puasa Ramadan kita tu. Cantik. Maknanya kekurangan, kelompongan yang berlaku pada Ramadan akan ditampar dengan Syawal. Kalau kita tak buat yang tu, maknanya stay lagi cacat puasa. Kita tak nak puasa, kita nak serah kepada Allah itu dalam keadaan cacat, tak nak. Kan? Kita sama-sama mengejar pintu syurga Rayyan tu kan. Rayyan. Okey Ustaz, Lela Mazni Hasan katanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Da'i, waalaikumsalam. Jika kita melakukan puasa qada beserta puasa 6 sekaligus, bolehkah kita berniat setelah terbit matahari? Seperti mana dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW jika tiada makanan untuk dimakan hari itu? Okey. Macam saya lah Ustaz. Saya susah. Silakan Ustaz. Puasa wajib Ramadan. Ingat baik-baik kan? Puasa niatnya sebelum daripada subuh. Okey. Puasa sunat sebelum gelincir matahari, sebelum. Oh iya ke Ustaz? Yalah, boleh. Boleh lah. Yeah. Sebab itu Rasulullah balik daripada kebun, tiba-tiba makanan tak ada kan. Tiba-tiba makanan tak ada. Ya Aisyah, apa kita nak makan? Dia tanya. Dapur tak berasak ya Rasul. Tak apa, ini soim, kita puasa. Sebab apa Nabi puasa? Sebab sebelum pergi ke ladang, kebun, ke tempat ternakan sebagainya, Nabi belum makan. Nabi tak makan apa pun lagi. Tak ada sarapan. Belum makan lah. Kita nak ikut Nabi. Kan? Nak ikut Nabi pukul 12 balik. Yang ada masak ke? Tak masak ini. Tak apalah kita puasa. Puasa bendanya Adori kau. Pagi tadi kau nak pergi, kau bedal nak roti 13 keping. Orang ajak. Diet. 13 keping. Nasi tak makan. Sayur lah semua kau dah makan dah. Lecikan kau dah kena dah. Tiba-tiba balik kau nak puasa. Senang banyak lah kau macam tu. Betul. Tak boleh. Ustaz cakap matahari gelincir? Itu sekiranya belum diambil apa-apa makanan lagi. Sekira telah diambil makanan, maka tak boleh. Tak boleh Ustaz. Tak boleh dah. Macam mana sekalipun berasak ke tak berasak, tak ada makanan lah kan. Ya Ustaz. Jadi nak puasa tak boleh. Jadi dibolehkan kita berniat waktu tu? Boleh untuk yang sunat. Yang wajib malam tadi. Faham. Mana sebab itu niat tadi, niat satu je. Dia nak menggabungkan kakak-kakak, abang-abang yang luar yang nak gabung. Abang-abang yang malas nak asingkan antara wajib dengan sunat tu, abang-abang malas lah. Abang-abang malas seperti kita ni. Maka kita malam tu lepas maghrib kita niat aku nak qada besok hari kerana Allah Taala. Maka esoknya kena hari Isnin, kena pula pada tengah bulan Hijrah, maka kita akan dapat kesemua pahala-pahala itu.
Kalau qada Ustaz, qada kan Qada asalnya wajib, malam. wajib. Jadi malam lah. Malam lah. Dia kena niatkan malam. Ya, niat malam. Niat satu je. Niat malam tu, yang lain tu automatik termasuk. Baik. Hadori pergi sembahyang Jumaat lewat sikit lah kan, kata lewat. Orang pun azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masa tu tahiyat masjid. Tak buat lagi kan? Betul. Mana yang Hadori nak buat dulu? Kena utamakan yang wajib lah. Utamakan yang qabliyah sebelum Jumaat. Qabliyah sebelum Jumaat. Yang tahiyat masjid, akan masuk di bawah, pahalanya akan dapat. Akan masuk di sana. Baik, faham Ustaz. Terima kasih Ustaz percutian tu. Cumanya Razali Zali, beliau tanyakan soalan ni lah. Ini berdasarkan sirah. Mungkin Ustaz boleh kongsikan. Pada hari keberapakah Rasulullah SAW mula berpuasa sunat 6 di bulan Syawal? Mohon perkongsian ilmu dari Ustaz. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin dari kami sekeluarga. Terima kasih katanya. Amboi, dia buat ucapan sekali Ustaz. Silakan. Okey, selamat Hari Raya. Zali. Okey, tarikh yang tepat, tarikh yang tepat berapa hari bulan 2 Syawal. Tapi dianjurkan akibah. Akibah itu maksudnya selepas fitri yang pertama, maksudnya hari 2 hari bulan. Itu maksud akibah. Sekiranya ada hal, maka boleh dilanjutkan 3, 4 dan seterusnya. Wallahu alam, yang tepat pada sirah itu bukan tidak jumpa. Kita sendiri tak kejumpaan lagi. Tarikh berapa hari bulan. Faham. Tahun ke berapa dan sebagainya, kita tak jumpa daripada sirah. Kalau jumpa, yang lain kita boleh kongsikan. Cumanya disebut oleh alim ulama kita, akibat itu bermula 2 hari bulan. Mana kita mengambil faham di situ, bermula 2 hari bulan baginda Rasul SAW berpuasa. Kecuali ada urusan-urusan yang lain. Sekiranya ada tarikh yang tepat, boleh kita kongsikan bersamalah. Wallahu alam. Zali, terima kasih. Ya. Okey, bila sebut tentang puasa 6 ni Ustaz, dia macam ibadah-ibadah lain lah, terutamanya dalam bulan Ramadan yang lalu, kalau para penuntut ingat, macam-macam cabaran Ustaz. Jadi mungkin kalau kita nak sembang tentang cabaran ni, apa yang ditanyakan oleh Sazziatul Siddiq ni memang best lah, kenalah dengan soalan yang saya nak tanya ni. Kata Sazziatul Siddiq, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Sesiapa yang berpuasa Ramadan, kemudian dia mengiringinya dengan 6 hari dari bulan Syawal, maka seperti ia berpuasa sepanjang tahun. Itu sabit daripada hadis riwayat Muslim. Ya, betul. Katanya, mengapakah apabila melaksanakan puasa 6, cabaran sangat berbeza? Saya pun nak alami ni Ustaz. Ini kerana perasaan letih berbeza berbanding puasa di bulan Ramadan. Betul, letih sangat. Apakah hikmahnya Allah menyatakan ganjarannya seperti mana sabda Rasulullah SAW tersebut? Baik. Dia jadi letih sebab ramai yang tak puasa. Bulan Ramadan, boleh katakan majoriti orang Islam ni puasa. Walaupun dia tak semayang. Ada ramai. Dia jumpa dah. Dia tak bang, semayang tak? Tak semayang? Puasa? Puasa jangan Ustaz. Dia marah kita. Kita kata, muka macam tak puasa je. Jangan Ustaz. Saya pantang. Pantang tak puasa. Saya puasa. Saya puasa. Solat nanti-nantilah. Semayang tu tak apa, dia hari-hari boleh buat bila-bila. Okey. Maknanya idea dia tu adalah itu puasa. Tapi dia pergi pejabat, dia free hair. Alamak, aku nak cakap apa ni? Puasa jangan Ustaz. Yang ni, itu peribadi saya. Saya tak pernah tinggal. Peribadi saya. Tapi dalam bab puasa, saya tak akan tinggal. Macam kes pencuri ayam tu lah. Budak pondok yang curi ayam kan. Duk main, ambil ayam untuk guru kan. Nak sembelih. Kau nak sembelih buat apa? Lambat bakar tu dah. Kau jangan. Kau nak makan ayam walaupun ayam tu curi, sembelih tetap sembelih. Sembelih dulu ayam curi. Dengan bismillah waktu tu. Bismillah. Ayam curi. Macam darurat dalam hutan lah. Tentera darurat dalam hutan kan. Ambil biawak. Panggil, Ustaz, sembelih kejap. Sembelih apa? Sembelih biawak. Biawak kena sembelih juga ke? Bismillah. Ustaz pun bismillahirrahmanirrahim. Sembelih biawak. Bagi makan. Itu dia punya latihan dia macam tu lah. Jadi yang apa? Bukan Sazziatul. Ya betul. Yang dikata bagi Sazziatul Siddiq ini tanya macam mana Ustaz cabaran berbeza. Tu sebab bulan Ramadan boleh katakan majoriti puasa. So kita tengok sana orang puasa, sana orang puasa, sini orang puasa. So kita puasa pun okeylah. Tapi ini kita tengok sana orang berbuka, sini orang berbuka, sana lecikang, sini pulut santan sawit, sini macam-macam. Kita seorang puasa, alamak. Itu dia punya ancaman dia. Satu lagi Ustaz, tengok Instagram, scroll tengok makanan saja menu raya. Siap jemput lagi, jom. Lemang special, lemang pulut hitam, apa ni ayam bakar. Ayam bakar dalam arang. Macam-macam lah. Jadi itu dia punya dugaan dia. Sebab itu Allah bagi setahun.
kerana kau boleh sabar 6 hari ini, aku bagi kau setahun. Pahalanya tu. Pahalanya setahun. Sebab bukan semua orang yang dapat. Percayalah, kakak-kakak, abang-abang di luar, ayah di sana. Pengalaman kita telah lalui. Ada yang buat 3 hari, ada buat 2 hari. Tak sempat selesai pun 6 hari. Biasa dah berlaku. Maka tak dapatlah pahala tu walaupun 2 hari. Walaupun 5 hari setengah tadi. Ya, Ustaz. Jadi itu merupakan cabaran yang memang dilalui. Sebab disebut oleh Rasulullah SAW, huffatul jannah bil makarih wa huffatun nar bis syahwat. Apa dia? Alamak, saya tak pandai bahasa Arab, Ustaz. Ya. Ustaz boleh ceritakan, Ustaz? Okey. Huffah ni maknanya sekitar daripada syurga itu bil makarih. Maksudnya kita ranjau jalan ke syurga, semua benda yang membosankan. Nak pergi ke Penuh dengan ranjau anak duri. Nak pergi ke syurga kena tinggal, tak boleh mencuri, tak boleh khianat orang, tak boleh semua, tak boleh dengan orang ni. Tak boleh buat khianat. Nak pergi ke syurga kena buat baik semua. Nak kena sedekah ni, kuih-kuih raya ni orang bagi jamu kat kita kena makan. Kalau tak habis kena bawa balik. Contoh dia, maknanya kena buat baik. Tapi huffatun nak bil makarih, bil syahwat. Tetapi ranjau keliling neraka itu, bila sebut tentang ranjau keliling neraka tu, kejap lagi kita akan tahu apa ranjau keliling neraka pula. Kalau anda nak tahu, minum lah tu. Itulah saya tengok ni macam lapar pula, Ustaz. Kita rehat seketika. Kejap lagi pencerahan sambungan daripada Ustaz untuk Tanyalah Ustaz Istimewa Syawal. Terus bersama kami, kita rehat seketika kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz Istimewa Syawal bersama dengan Da'i Hadari dan juga Kapten Maritim Ustaz Nik Kamarudin Yuno. Seronok, happy bila tengok semua orang gembira, tambah-tambah dengan lagu raya kan. Oh balik kampung. Tapi tak boleh balik kampung, Ustaz. Apa pula tak boleh? Kenapa pula, Ustaz? Boleh lah. Ni duduk mana? Selangor. Saya Berjaya. Selangor lah, saya Berjaya. Kampung Baru boleh balik, Kampung Sungai Cua, Kampung Kajang Utama, semua boleh balik. Tu kampung ke, Ustaz? Kampung juga tadi kan, balik kampung. Banyak balik kampung. lah kampung siapa pun. Ziarah. Ziarah, Ustaz. Tak kira siapa pun. Pergi rumah mak orang. Mak katanya. Mak siapa? Tak tahu mak siapa. Tak siapa. Okey, Ustaz. Kita seronok sembang tentang puasa 6 ni. Masih lagi kita dapatkan ilmu tentang puasa 6. Cumanya, Ustaz, tadi sambungan daripada soalan Saziatul tadi. Saziatul kata, kenapa cabaran lain macam ni? Tadi Ustaz cerita, jalan ke syurga ni penuh onak duri. Onak duri. Jalan ke neraka bisyahwati. Dengan benda yang kena pada naluri kita. Mana nak pergi ke neraka tu, curi hak orang, ambil harta hadari, khianatkan hadari. Aku dapat neraka. Contoh macam itulah. Ustaz akan dapat neraka. Mana siapa yang buat khianat ke orang, maka itulah jalan ke neraka. Mudah sangat. Dia rasa indah, rasa seronok. Seronok. Buat benda jahat. Itulah. Jadi cabaran orang yang berpuasa untuk dapatkan setahun tu memang mencabar. Sangat-sangat mencabar. Dan siapa yang lepas ranjau cabaran itu, itulah onak ke syurga. Kan? Itu balasan dia. Kalau dah sepanjang tahun tu kita berpuasa, andai kata kita meninggal dalam tempoh berkenaan, maka seolah-olah kita sedang berpuasa. Dan tidak ada amalan yang lebih baik kecuali diangkat ke langit dalam keadaan berpuasa. Betul. Sebab itu Nabi SAW memilih Isnin Khamis untuk puasa. Sebab setiap amalan anak Adam akan dibawa ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala pada Isnin Khamis. Maka walaupun kita tak puasa Isnin dan Khamis pada bulan Zulhijjah akan datang, tapi oleh kerana 6 hari yang kita buat ini, seolah-olah amalan kita Isnin dan Khamis dibawa ke langit. Baik. Itu kelebihan istimewa. So ranjau ini memang macam itulah. Untuk ke syurga memang banyak ranjaunya. Untuk ke neraka memang senang. Nampak indah je, Ustaz. Indah. Okey, Ustaz. Ni soalan daripada Rosdin Samah di Facebook kita ni juga. Soalan beliau ni mewakili para wanita lah. Pejuang wanita macam saya jugalah. Katanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i serta warga kerja Tanyalah Ustaz TV3 dan TV9. Salam Aidilfitri katanya. Okey, soalan dia bagi situasi. Seorang isteri dia puasa 6. Kemudian suami yang tak puasa.
minta sediakan makan tengah hari. Bolehkah isteri enggan memasak, menolak dengan alasan untuk menjaga puasanya agar tidak terputus puasa 6 hari berturut-turut? Boleh ke? Silakan Ustaz. Okey. Sebab tu kalau boleh suami isteri yang ada sekarang, tengoklah tanyalah ustaz. Janganlah cik abang tu nak pergi main golf je ke main badminton ke apa. Main futsal je. Tengok dulu sekejap. Ni nak cerita hukum ni. Ya, Yang cerita hukum. Mana sebaik-baiknya mutawaliyah kan. Isteri puasa. Biasanya dia macam tu lah. Isteri yang puasa, suaminya dia buat perangai dia lah kan. Okey, tak apalah abang. Abang tak nak puasa, tak apalah. Satu, jangan bebankan. Jangan bebankan isteri tadi. Seisteri pula jangan terasa terbeban. Sekiranya situasi itu nampak menegang. Menegang maksudnya menyebabkan boleh jadi perbalahan dan sebagainya. Maka isteri yang baik, isteri solihah, cuba beri orang panggil, alasan. Beri alasan yang sebaik-baik. Kalau kata, tak ada, aku nak kau masak. Masak tidak membatalkan puasa. Mencicipi makanan tidak membatalkan puasa. Boleh rasa puasa bubuh, syaratnya buang. Tapi Ustaz dugaan lah, tengok masih sedap. Jangan buat sedap. Okey. Nak sedap kalau orang lelaki bukan susah sangat. Ambil serbuk perasa tu, bagi banyak sikit dalam 2 senduk besar tu, bubuh. Tengah makan tu biar gugur rambut. Nak sangat. Jadi cuba agak alasan yang baik dan sebagainya. Tapi sekiranya suami kata, tak, saya selepas makan saya berkehendakkan awak sebagai contoh. Nak bersama. Ini sebenarnya rentetan daripada Ramadan dulu. Ramadan Allah dah bagi dah. Iaitu siang hari tak boleh bersama dengan isteri kau. Maknanya tak, proses sebulan itu tidak memberi kesan kepada si mamat ni. Si Mamat ni? Si amat. Si amat ni. Tak memberi kesan. So kalau dia kata dia berkehendak, maka sunat kita ketika itu berpuasa, buka puasa ikut kehendak suami. Kerana kehendak dia, naluri seorang lelaki perlu dipenuhi oleh sang isteri. Kalau kita bagi alasan dengan baik pun dia tolak juga, dia nak uruskan juga isteri dia tadi, nak uruskan dalam bracket, maka isteri itu perlulah bersedia untuk menerima urusan daripada suami dia. Sekiranya macam itulah hari-hari sehingga berakhirnya Syawal. Maksudnya tak sempat, niat sempat. Nawaitu sauma ghadis syahwal. Niat malam kan. Siap baca tu, buh nota besar kat dapur kan. Sahaja aku berpuasa 6 hari. Jiran-jiran besok dengar. hari bulan dengar. Pakai lauk hela. Dengar. Dengar macam bersungguhnya nak. Tiba-tiba besok suami balik tengah hari. Macam biasa. Maggi 1, awak 1. Contoh dia. Maka habislah bulan Syawal. Dia pun tak dapat nak puasa walaupun sehari. Wahai isteri yang baik, isteri yang soleh, jangan risau. Allah Maha Pengadil. Allah Maha mengetahui niat nawaitu kita sebenar. Jadi akak telah dapat pahala Syawal 6 hari tu. Walaupun akak tak puasa. Macamlah orang sekarang ni, setengah-setengah tempat yang tak boleh pergi ke masjid kerana PKP dan sebagainya. Maka pahala Jumaat dia tetap akan dapat walaupun dia berada di rumah. Pahala i'tikaf dia dapat sebab dia memang kalau masjid tu buka, hari-hari dia ke masjid itu untuk i'tikaf dan juga untuk bersolat jemaah. Itulah indahnya Islam, cantiknya Islam. Kau jangan risau jangan kata Allah apalah lelaki nak marah dia. No. Tak perlu nak marah dia, tak perlu nak tengking dia, tak perlu. Sebab Allah nak bagi kemudahan untuk akak, untuk orang perempuan dapat pahala free. Syarat nawaitu dia lillahi ta'ala, aku dah niat malam tadi. Tapi siang hari aku telah dikhianati oleh suamiku yang tercinta. Dapat pahala, jangan risau. Tak puasa tapi dapat pahala, tu work smart. Tapi jangan pakak pula untuk lelaki kan. Jangan pakak pula dengan lelaki tu. Abang paksa saya tahu. Abang paksa saya dapat pahala free. Tak payah. Maksudnya dapat pahala dia berpuasa sekiranya dia niat. Tapi dia mengikut kehendak suami. Sebab taat kepada suami itu diutamakan daripada sunat Syawal. Boleh pula dia order nasi goreng 1, awak 1. Lain macam pengurusannya tu. Ni baik. Dia masak untuk saya masak awak nanti. Baik Ustaz. Soalan dari Teratai Uda Ustaz di Facebook kita ni. Ya, okey. Seronok pula akhir raya ni Macam-macam kita bincangkan Ustaz Kata Teratai Uda di Facebook kita ni, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Assalamualaikum. Adakah peristiwa yang berlaku pada zaman dahulu? Apakah peristiwa yang berlaku pada zaman dahulu sehingga terjadinya puasa 6 ini? Adakah perihal puasa 6 ini ada dicatat dalam Al-Quran? Baik. Dia macam ni. Ada amalan kita yang kita buat namanya ittiba'us sunnah. Nama ittiba'us sunnah tanpa mengkaji hikmah.
Maksudnya sekiranya diarahkan ma'atahumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Maksudnya kenapa dilarang tak perlu tahu, kenapa disuruh dan tak perlu tahu. Itu namanya ittiba'us sunnah. Mana kita ikut semata-mata sunnah Nabi. Ada kebaikan di sebaliknya. Ada kebaikan sebaliknya. Ada satu lagi kita kaji hikmah. Kenapa orang itu bersolat? Kenapa orang itu berpuasa? Ada hikmah dia di sebalik. Kenapa diharamkan arak secara beransur-ansur, tidak diharamkan sekaligus, dia ada hikmah dia. Maka yang puasa 6 ini, kalau nak tengok daripada Al-Quran yang kita duk kaji, duk tengok, dia direct daripada sunnah Nabi SAW dalam hadis Muslim itulah. Iaitu man shoma Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamud dahr atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maksud itu yang pokok dia. Sebab kita sumber hukum ini ada 4. Ahli sunnah wal jamaah ada 4. Al-Quran, hadis, ijma', qiyas. Jadi yang ni kita berpandukan kepada hadis. Baik. Bukan semuanya itu ada daripada Al-Quran. Maksudnya ada daripada Al-Quran. Sampai induk saja. Aqimus solah wa atuz zakah. Dirikanlah solat, tunaikan zakat. Macam mana nak buat semayang? Nabi kata, sallu kama ra'aitumuni usalli. Quran tak sebut. Tapi kita kena buat sebagaimana Nabi SAW buat. Maka kaedah Syawal pun kita buat kerana kita ittiba'us sunnah. Ikut sunnah. Merujuk kepada hadis Muslim. Iaitu siapa yang berpuasa 6 hari dan sebagainya. Wallahu'alam. Kalau kedapatan di mana-mana sirah yang mungkin terbaca ataupun saudari dia. Daripada teratai Uda. Teratai saudari Uda tu lelaki. Malah lelaki perempuan lah kot. Kalau sekiranya terbaca di mana-mana, boleh merujuklah kepada yang kitab-kitab yang muktabar daripada sirah Nabi SAW. Apa yang kita temukan dari segi hukum hakamnya, iaitu mengenai rujukan hadis, Al-Quran, hadis, ijma' dan juga qiyas. Puasa 6 ini dirujuk kepada sumber hadis Nabi, iaitu sumber yang kedua daripada sumber-sumber rujukan Islam. Wallahualam. Ustaz, kita tahu kehebatan dan kelebihan Ramadan itu dah lepas dah. Dan kemudian ada pula bulan Syawal ni kehebatannya ada puasa 6. Jadi bulan-bulan lain kenapa tak ada? Sebab ini yang ditanya oleh Rohaya Arifin di Facebook kita ni. Katanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Soalan saya, puasa 6 dilakukan pada bulan Syawal. Kenapa tak ada puasa yang sama di bulan-bulan yang lain? Kenapa tak ada kelebihan macam bulan-bulan Ramadan dan juga Syawal? Apakah keistimewaan puasa 6? Okey. Kenapa tak ada di bulan lain? Satu, kita ikut tadilah. Kerana tidak diceritakan dan tidak ada mana-mana nas yang menunjukkan kelebihan-kelebihan tertentu. Okey, kita settle yang tu. Kemudian kenapa kita ambil bulan Syawal, tidak pergi bulan lain? Kalau kita kata bulan lain, Zulhijjah. Zulhijjah dia ada peristiwa dia. Zulhijjah ni orang sibuk untuk menunaikan ibadah haji kan? Ibadah haji. Zulkaidah, Zulhijjah. So, sebulan Zulkaidah ini adalah sebagai modal masa untuk orang praktikalkan untuk buat haji. So, bulan itu bulan pengajian untuk haji sebagai contoh. So, di sana adanya puasa sunat Isnin, Khamis. Kemudian 3 hari puasa mutih. Ini yang mutawaliyah yang Nabi buat yang tak pernah Nabi tinggal. Sebenarnya kita dah ada ibadat-ibadat itu. Allah tak nak beban. Wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Maknanya Allah tak nak jadikan dalam agama ini suatu kesusahan kepada hamba-Nya. So selepas Ramadan adanya Syawal 6 hari, jadikan sempurna dah setahun. So bulan-bulan yang berikutnya tu, sebab dah sempurna segi puasa, maka tak ada lagi puasa yang lebih hebat daripada puasa 6. Betul. Tinggal lagi puasa Isnin, Khamis dan juga puasa tengah bulan 3 hari, 13, 14, 15. Itu pun dah mencukupi kerana umat Muhammad SAW dalam kitab Mukasyafatul Qulub mengenai umur umat Muhammad. Nabi kata, umur umat aku ni pendek ya Allah. Kemudian malah pula. Umat aku ni pemalah. Pemalah dengan umur pendek. Jadi amal tak banyak. Jadi Allah kata tak apalah ya Muhammad, aku anugerahkan kepada umat engkau Lailatul Qadar, bulan Ramadan baru ni kan. Ya betul. Lailatul Qadar sama dengan 1000 bulan bersamaan 83 tahun 4 bulan. 83 tahun 4 bulan. Mana kelebihan yang diberikan juga. Sebab tahu kita ni malah. Kalau beban banyak-banyak, kita akan kata haraj. Susahlah apalah Islam ni lepas puasa Ramadan 30 hari, puasa Syawal 6 hari, puasa Zulkaidah 3 hari, puasa Zulhijjah 3 hari. Aduh. Susah. Jadi Allah tak nak satu kesusahan menimpa kepada hamba-hambanya. Lalu dia ambil sini, ambil 6 hari cukup.
Yang lain tu kau buatlah Isnin Khamis, kemudian 13, 14, 15. Settle masalah. Habis. Kemudian datang pula di hujung tu ada pula Muharram sikit. Rabiul Awal puasa sunat pada hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya ada juga Ustaz di bulan-bulan lain. Maknanya dia tidak setiap bulan tu dia buat Allah macam inilah. Kalau kita tengok di supermarket, hypermarket, dia punya offer yang besar-besar ni bila agak tiap-tiap hari. Tahun. Macam nak raya, ujung tahun. Yeah. Maka offer Allah Ta'ala ni hebat. Kemudian dia offer pula yang memang yang terhebat lah. Dia pun offer macam, dia ikut naluri manusia. Oh, Ramadan dia bagi ni. Selepas Ramadan dia bagi sikit lagi. Kemudian dia beri relax tenang. Supermarket juga biasa. Tak. Tengok. Zulkaidah, Zulhijjah. Muharram. Ada pula awal Muharram. Awal Muharram ada pula. Safar, tak ada. Safar. Rabiul Awal ada puasa sunat. Itu kelahiran Nabi. Rabiul Akhir, Jamadil Awal. Jamadil Akhir tak ada. Rejab. Mula Rejab, Syaban, Ramadan. Direct 3 bulan pula. Maksudnya kalau kita kaji tu, ada dalam 3, 4, 5 bulan dah. Hampir separuh itu ada puasa yang istimewa untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik Ustaz. Terima kasih atas penjelasan. Ya. Cumanya Mak Itun. Mak Itun di Facebook ni. Mak Itun. Mak Itun. Bukan nama sebenar lah ni. Katanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Selamat Hari Raya. Maaf dipohon dari saya untuk semua kru TV3 dan TV9. Katanya pertanyaan saya, bolehkah kita berpuasa sunat 6 sedangkan kita masih berhutang dengan puasa yang wajib dulu, tak berbayar lagi? Mohon pencerahan daripada Mak Itun Semerah Padi, Melaka, Homboy. Mak Itun Mak kepada Itun. Mungkin. Mak Itun Okey. Aku nak pegang ni saja ni. Nak garu-gatal. Okey. Baik, ada hutang? Ya. Buat yang sunat. Okey. Orang tu berhutang. Dalam hidup kita tak ada yang ada hutang kan. Ya. Orang yang berhutang ni boleh pergi haji tak? Macam mana tu kan? Boleh pergi umrah tak? Macam mana tu? Dia berhutang. Dia hutang kereta. Dia hutang rumah. Boleh. Macam mana boleh? Hutang tak habis lagi. Kena tunaikan hutang dulu. Bayar tak? Selagi tak habis rumah, selagi tak habis kereta, mana orang tu masih berhutang. So seolah-olah orang yang berhutang tak boleh pergi haji, tak boleh pergi umrah. Tak boleh nak buat benda-benda sunat yang lain, tak boleh nak sedekah. Ada? Bayar hutang dulu. Letih gitu. Sebab itu, kita nak bagi faham dia guna analogi dia. Mana tidak semestinya habis hutang terlebih dahulu, baru kita boleh buat benda yang sunat. Ada benda sunat yang kita boleh buat. Tapi hutang masih ada. Macam kes tadi, dia qada tu masih ada. Maksudnya dia perlu diganti. Sebab tu kita tengok pada awal tadi, ganti, yang dia tinggal tu kerana uzur ataupun tidak. Kalau tidak uzur, saja-saja wajib dia ganti dahulu. Wajib ganti bila? Katalah dia wajib ganti 2 hari bulan Syawal. Hari ni dia mula ganti. Berapa hari dia tinggalkan? Darah semua. Rupanya dia tinggal banyak sangat-sangat dia tinggal. Katalah dia tinggal hutang dia tahun lepas dia tak puasa sebulan. Tahun sebelum sebulan. Tahun sebelum sebulan. Kau nak kira daripada dia jahil dulu sampai dia alim sikit, ada ilmu sikit, lebih kurang 5 tahun dia tinggal. Dia tinggal puasa 5 tahun dah. Maknanya 5 tahun 30 hari darat dengan 5. 150 hari. So 150 hari bila dia nak ganti, bila dia boleh buat puasa sunat kalau macam tu. Semayang pula. Kita kait dengan semayang. Semayang dia tinggal masa dia mula awal-awal. Dulu dia balik. Macam Hadori dulu awal-awal balik kan. Umur 15 balik. Ada semayang yang kita tinggal. Ada puasa yang kita mandi air ujung kita sedut. Ada yang basuh muka pakai air dalam tempayan tu. Kan? Tahulah muka kampung. Ambil air tempayan simbah. Basuh muka. Khomo-khomo. Khomo sunat 3 kali je bulan puasa. Kita bulan puasa 7 kali sunat. Pasal apa kau sunat lebih lah Ustaz. Bulan puasa dia khomo. 3 kali masuk, 2 je keluar, 1 hilang air. Mana pergi? Mana tu pernah berlaku. Ya, Ustaz. Maksudnya, yang tu kita buat masa kita jahil dahulu lah. Ya, Ustaz. Okey. Itu dulu tak nampak jalan betul lagi. Maknanya kita nak ganti balik. Macam mana nak ganti? Tak sempat nak ganti, tiba-tiba nak buat yang lain. Nak buat yang sunat. Maka boleh kita walaupun masih ada yang ganti, sebab itu ulama kata boleh gabungkan sayang oi. Gabungkan yang wajib dengan yang sunat.
untuk dibolehkan kita lakukan Untuk ibadah walaupun kita melakukan yang berhutang. wajib dan yang sunat serentak. Kan cantik Islam tu. Betul. Ha. Okey Ustaz, banyak lagi kita nak tahu tentang Ya, kecantikan insya-Allah. Islam ni. Kejap lagi tambah-tambah tentang bagaimana nak didik anak pula. Kalau anda nak tahu, kejap lagi. Kita akan tutup dulu Ustaz di TV3 dan akan ada sambungannya di TV9 selepas ini. Insya-Allah. Jadi Ustaz, tak boleh balik lagi. Makan dulu. Okey, Kita akan kembali lagi selepas ini dalam Tanyalah Ustaz Istimewa Syawal. Kembali selepas ini.